Jom kita belajar. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita jumpa lagi dengan bab baru iaitu bab 4, kesihatan manusia. Anda semua sihat tak? Jika anda tidak sihat, mungkin anda dijangkiti oleh patogen yang seperti di belakang ni. Apakah itu patogen? Patogen ialah satu mikroorganisma yang akan menyebabkan penyakit. Antara patogen ialah virus, bakteria dan kulat. Okey, jom kita sambung lagi dengan subtopik yang seterusnya iaitu subtopik 4.1 iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, jom kita kenali apakah itu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit terbagi kepada dua iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit berlaku disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium dan vektor. Contoh penyakit seperti tuberkulosis, selesema, kurap, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan demam Zika. Penyakit berjangkit boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Penyakit tidak berjangkit pula berlaku disebabkan faktor genetik atau gaya hidup. Contoh kanser, hipertensi, diabetes, asma, penyakit kardiovaskular ataupun sakit jantung. Penyakit tidak berjangkit tidak berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Ia berjangkit melalui 4 cara iaitu udara, sentuhan, vektor dan juga air. Jangkitan bawaan udara terbagi kepada dua iaitu jangkitan titisan dan jangkitan habuk. Jangkitan titisan, percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Jangkitan pada habuk pula, bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Seperti contoh penyakit TB, H1N1 dan COVID-19. Penyakit bawaan air pula, jangkitan melalui air biasanya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air paip yang terawat dan sistem sanitasi yang sempurna. Sebagai contoh, apabila seseorang menggunakan tandas yang dibina di atas sungai, tinjanya mengandungi patogen akan memasuki sungai dan mencemarkan sungai. Seseorang itu boleh dijangkiti patogen apabila terminum air sungai yang telah tercemar. Contoh penyakitnya ialah taun atau kolera. Penyakit bawaan pada sentuhan, jangkitan penyakit melalui sentuhan ini terbagi kepada dua contoh. Penyakit yang berjangkit melalui sentuhan ialah kurap dan panau. Kedua-duanya disebabkan oleh kulat. Jangkitan ini berlaku apabila tersentuh kulit yang telah terjangkiti dan memakai pakaian pesakit yang menghidap penyakit kurap dan panau. Penyakit seperti sifilis dan gonorea pula berjangkit melalui hubungan seks. Patogen penyakit-penyakit ini terdapat di dalam air mani dan bendalai faraj. Selain itu, virus HIV yang menyebabkan AIDS boleh merebak melalui hubungan seks, darah dan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan pesakit dan penagih dadah. Jangkitan penyakit melalui vektor. Sesetengah patogen menggunakan haiwan untuk memindahkannya daripada satu hos kepada hos yang baharu. Haiwan yang memindahkan patogen ini dikenali sebagai vektor. Seperti vektor lipas dan lalat, ia menyebarkan patogen Salmonella typhi. Nyamuk Aedes menyebarkan virus denggi. Nyamuk Aedes juga menyebarkan virus Zika. Nyamuk Anopheles menyebarkan Plasmodium malaria dan tikus menyebarkan bakteria Leptospira. Mudahkah kita dapat penyakit? Jika kita tidak jaga kebersihan dan kita tidak mengamalkan gaya hidup sihat, kita mungkin akan dijangkiti penyakit. Okey, kita sambung lagi dengan subtopik yang seterusnya iaitu subtopik 4.2 iaitu pertahanan badan. Jom kita kenali apakah mekanisme pertahanan badan yang ada dalam badan kita ni. 4.2 Pertahanan badan. Mekanisme pertahanan badan terbagi kepada dua, iaitu mekanisme pertahanan tidak spesifik, iaitu terdiri daripada barisan pertahanan pertama dan barisan pertahanan kedua. Mekanisme seterusnya ialah mekanisme pertahanan spesifik, iaitu barisan pertahanan ketiga. Mekanisme pertahanan tidak spesifik. Yang pertama, barisan pertahanan pertama terdiri daripada kulit dan membran mukus. Kulit manusia terdiri daripada lapisan yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Mikroorganisma hanya dapat menembusi kulit jika terdapat luka atau kecederaan.
Peluh dan sebum yang dirembeskan oleh kulit mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Membran mukus pula ialah membran yang melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan. Mikroorganisma yang memasuki membran salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mukus yang terdapat di dalam rongga hidung. Lilin di dalam telinga, air mata dan lendir pada faras juga berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Mekanisme pertahanan tidak spesifik barisan pertahanan yang kedua, patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan pertama akan memasuki sistem darah dan berhadapan dengan barisan pertahanan kedua pula. Sistem barisan pertahanan yang kedua ialah terdiri pada sel darah putih. Sel darah putih melawan patogen melalui fagositosis. Operasi fagositosis ialah sel darah putih akan bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Di sini gambaran fagositosis iaitu sel darah putih memakan patogen. Barisan pertahanan ketiga ialah mekanisme pertahanan ini melawan patogen melalui penghasilan antibodi. Antibodi akan dihasilkan dan melekat pada patogen dan mengelakkan patogen daripada memasuki sel perumah. Antibodi menyebabkan patogen menggumpal dan mati. Mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Terdapat 3 peringkat iaitu peringkat primer, sekunder dan tertier. Pada peringkat primer, meningkatkan tahap kesihatan dengan meningkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi, meningkatkan daya tahan badan seperti pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi, kanak-kanak, ibu mengandung, pengendali premis makanan, jemaah haji dan pengembara. Seterusnya, membuat pemeriksaan kesihatan berkala dan akhir sekali mengamalkan gaya hidup sihat dengan menghirup udara bersih dan makan makanan yang seimbang. Seterusnya, peringkat sekunder memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif dengan memberi rawatan awal kepada pesakit dan mengasingkan pesakit dengan orang lain. Nah, akhir sekali pada peringkat tertier, kita mengawal populasi vektor dengan memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor, melakukan semburan untuk membunuh vektor, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor dan melindungi hos menggunakan kelambu atau ubat nyamuk dan memakai pakaian yang tebal. Itulah dia mekanisme pertahanan badan yang ada dalam badan kita ni. Anda tahu tak apakah itu antigen, antibody dan keimunan? Jom kita teruskan lagi dengan topik ini. Antibodi ialah bahan kimia yang dihasilkan oleh sel darah putih. Antigen pula ialah bahan asing yang merangsang penghasilan antibodi. Dan keimunan pula ialah keupayaan badan untuk menentang penyakit yang disebabkan oleh patogen. Kepentingan imunisasi. Imunisasi merupakan suatu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif pada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Keimunan terdiri pada keimunan pasif dan keimunan aktif. Keimunan pasif. Keimunan pasif boleh didapati dari susu ibu atau disuntik kepada pesakit. Tempoh keimunannya hanyalah pendek dan berkesan serta-merta. Di sini terdapat 2 jenis keimunan pasif iaitu secara semula jadi dan buatan. Secara semula jadi terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Keimunan adalah sementara dan singkat kepada bayi iaitu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas dilahirkan. Manakala keimunan pasif buatan ialah terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Antiserum akan melawan patogen penyakit tersebut dan mengganggu sistem keimunan pesakit. Antiserum akan bertindak serta-merta dan menghilangkan penyakit. Keimunan aktif. Keimunan aktif boleh terhasil melalui suntikan vaksin, disuntik kepada individu sihat sahaja, tempoh keimunan yang panjang. Keimunan aktif terbagi pada 2 iaitu semula jadi atau buatan. Badan menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Secara semula jadi apabila terhasil selepas seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Kemungkinan berpanjangan selepas jangkitan. Keimunan buatan pula terhasil apabila vaksin mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibodi. Keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Amalan yang menguatkan sistem keimunan. Mendapat rehat dan tidur yang mencukupi,
tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala, beriadah dan menghirup udara segar. Kita telah pun menghabiskan bab 4 iaitu kesihatan manusia. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan bab yang baru.